14,000 notis dikeluarkan sepanjang 2 hari Ops khas Hari Raya Aidilfitri 2024. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seorang pengawal keselamatan berdepan 3 tuduhan amang seksual terhadap anak perempuannya antara April tahun lalu hingga bulan lepas. Tertuduh berusia 58 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Abu Bakar Manat. Mengikut pertuduhan, perbuatan itu didakwa dilakukan di 2 alamat berasingan di Jalan Arab Muar dan sekitar tempat letak motosikal kediaman berkenaan. Pendakwaan terhadap bapa kepada 3 anak itu dibuat mengikut Seksyen 16 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Daniel Munir manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Tiada jaminan dibenarkan dan sebutan semula kes pada 6 Mei. Seorang pemungut barangan terpakai didakwa kerana memberi suapan RM500 kepada seorang pembantu penguatkuasa Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP Jun tahun lalu. Bagaimanapun tertuduh Lee Swee Huat 55 tahun mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, dia didakwa melakukan perbuatan itu di Taman Damai Jaya, Johor Bahru. Rasuah diberi sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang kepada syarikat Swee Huat Enterprise kerana meletakkan barangan lusuh di tempat awam tanpa kebenaran MBIP. Kes akan disebut semula 5 Mei nanti mengikut Seksyen 17(B) Akta SPRM 2009. Seorang lelaki mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menipu projek pelaburan perumahan tidak wujud sehingga mangsa kerugian RM580,000 di Mahkamah Session Butterworth. Tertuduh Ahmad Kamal Akbar Ramin didakwa menipu seorang lelaki berkaitan beberapa projek perumahan dan rumah kedai yang tidak wujud 6 tahun lalu. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Kompleks Perniagaan Tasik Gelugor pada 8 September 2018 dan 24 September 2018. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan dan jika sabit kesalahan boleh dipenjarakan antara 1 hingga 10 tahun serta sebatan dan denda. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM56,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes ditetapkan pada 26 Jun depan. Lebih 14,000 notis pelbagai kesalahan dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bagi tempoh 2 hari pelaksanaan Ops khas Hari Raya Aidilfitri 2024 di seluruh negara. Pengarah kanan penguatkuasa JPJ Datuk Lokman Jamaan berkata daripada jumlah kenderaan diperiksa, 7,785 atau 30% notis kesalahan dikeluarkan membabitkan motosikal. Sukan warga negara bawa. Menurutnya, operasi yang bermula 1 April lepas akan berakhir 20 April ini. Operasi khas yang kita jalankan termasuk kenderaan motosikal seperti pada hari ini. Yang keduanya kita akan mengadakan juga operasi khas kenderaan komersial dan teknikal. Dan yang ketiganya kita akan buat operasi khas 9 kesalahan utama iaitu 9 kesalahan yang merupakan punca kepada kemalangan mautnya yang telah kita kenal pasti dan juga operasi khas kenderaan barangan iaitu kita akan menguatkuasakan larangan kenderaan-kenderaan berat 2 hari sebelum dan 2 hari selepas Hari Raya ya. JPJ juga akan melaksana pemeriksaan di 54 depo dan 28 terminal bas utama sepanjang tempoh itu. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Kelantan merampas 960,000 batang rokok seludup dengan anggaran cukai lebih RM664,000 dalam serbuan di Kampung Kijang, Kota Baru. Pengarahannya Wan Jamal Abdul Salam Wang Long berkata rokok berkenaan dipercayai diseludup dari negara jiran. Rokok itu berkemungkinan untuk bekalan ketika perayaan Aidilfitri ini. Rokok tersebut dia daripada tengah laut tu. Daripada tengah laut dimasukkan dalam bot kecil.
okey, dan dihantar ke pesisir pantai, dan kenderaan di pesisir pantai itu sama ada kenderaan lori ke kereta ke akan diangkut untuk dijual di pasaran tempatan lah, di Kelantan sendirilah. Beliau berkata semasa operasi, suspek bertindak melarikan diri selepas menyedari kehadiran pihak berkuasa. Menurutnya, siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti pemilik dagangan yang dirampas. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Kelantan menghantar 136 tahanan pulang ke negara masing-masing melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur semalam. Pengarahnya Muhammad Faizal Samsudin berkata kesemua tahanan warga asing itu dari depo Imigresen Tanah Merah. Penerbangan itu melibatkan beberapa destinasi iaitu Istanbul, Phnom Penh, Yangon, Ho Chi Minh City, Dhaka dan Delhi. Menurut beliau, daripada jumlah terbabit, 119 adalah tahanan lelaki, manakala 13 lagi adalah wanita, seorang kanak-kanak lelaki dan 4 kanak-kanak perempuan. Mereka ditahan di bawah pelbagai akta termasuk kesalahan imigresen, Dadah Akta Imigresen 1959 Palang 63, Seksyen 15-1-A, Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 304-A Kanun Kesiksaan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM telah merakam percakapan Datuk Seri Alif Shukri Kamarzaman dan ia susulan aduan berhubung kandungan video teaser Hari Raya dimuat naik usahawan kosmetik berkenaan. Klip video raya itu dianggap sebagai kandungan bersifat jelik yang melanggar peruntukan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998-Akta 588. Ini termasuk Seksyen 233 yang melarang pembuatan dan penghantaran komunikasi yang bersifat jelik, lucah atau sumbang dengan niat untuk menyakitkan hati atau mengganggu orang lain. Jika sabit kesalahan, individu boleh dihukum denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri KDN merampas 6,962 naskah Al-Quran tiada perakuan dan 12,767 bahan Al-Quran telah disita yang dianggarkan bernilai RM2.8 juta. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 1,082 premis telah diperiksa dalam Ops Mulia di seluruh negara bermula 1 hingga 31 Mac lalu. Menurut Setiausaha Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan KDN, Nik Yusaimi Yusof, seramai 164 individu terdiri daripada warga tempatan telah ditahan dalam serbuan tersebut yang dipercayai kerana menyalahi Akta Percetakan Teks Al-Quran APTQ 1986-Pindaan 2023. Dia ialah penjual, nak mengedar, dia nak membungkus, dia nak menjilid. Dia nak menjilid Quran. Yang dia ni tidak ada, macam menjilid ni, dia tak ada pun lesen yang membolehkan dia menjilid. Itu juga satu kesalahan di bawah akta. Jadi pelbagai pihak ni, pelbagai aktiviti, bukan terhadap penjual sahaja. Pelbagai pihak yang terlibat pada kali ini. Tambah beliau, rampasan tersebut membabitkan barangan hiasan, peralatan audio yang mengandungi ayat suci Al-Quran yang dipercayai diimport dari luar negara termasuk China. Keputusan analisis makmal sama ada terdapat kehadiran alga berbahaya pada kupang di perairan Port Dickson Negeri Sembilan dijangka diketahui hari ini. Jabatan Perikanan DOF dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya masih menjalankan analisis makmal terhadap kupang di perairan berkenaan. Jabatan itu sebelum ini telah mengambil langkah awal dengan mengeluarkan larangan sementara bagi menjual dan mengeluarkan kupang ternakan sama ada melalui sistem pagar dan pancang. DOF sentiasa melaksanakan pemantauan keselamatan kerang-kerangan di Malaysia secara berjadual. Pemantauan dilakukan di bawah program sanitasi kerang-kerangan kebangsaan NSSP melibatkan sampel kerang-kerangan